اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pelaga orang dan dusta dan memaki dan melihat aurah dan dengar, mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan. Dan pelaga orang, ini sambungan maksiat yang wajib atas kita memelihara diri. Pergi kepada maksiat daripada anggota zahir. Ini bicara bab maksiat anggota zahir. Terdahulu bicara maksiat hati, maksiat batin dipanggil. Ini bicara maksiat anggota zahir. Dan pelaga orang dan dusta dan memaki. Kemudian yang minggu lepasnya dan mengumpat, itu adalah maksiat lidah. Pelaga orang, lidah. Dusta, lidah. Memaki, lidah. Hak minggu lepasnya mengumpat, lidah. Sebelum daripada tu, makan riba, makan harta anak yatim, makan perkara yang haram, itu maksiat perut. Dia panggil. Di hadapan, di bawah tu pula, dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Dan mengurang sukatan dan timbangan, itu maksiat tangan. Maksiat daripada 7 anggota zahir. Dalam kitab Pati Paridah, hak pembicaraan 7 anggota zahir ini dalam kitab Hidayatus Salikin dan kitab Penawar bagi hati. Dalam kitab Hidayatus Salikinnya, bab yang ketiga. Kita bicara dah minggu lepas kan. Bab pertama akidah, bab kedua ta'ah zahir, pekah. Bab yang tiga maksiat zahir, maksiat 7 anggota ni. Bab yang keempat maksiat hati, 10 sifat mazmumah. Bab yang kelima ta'at hati, 10 sifat mahmudah. Bab yang keenam masuk tajuk zikir yang kita bicara minggu lepas. Jadi hak berkaitan dengan maksiat zahir ni bab yang ketiga. Maksiat zahir yang terjadi daripada 7 anggota. Jadi dan pelaga orang ni, ini pergi kepada maksiat lidah. Pelaga orang ni, dia panggil apa ni? Dia panggil mengacung. Dia panggil golok mata dua. Dia panggil lalak ijah. Hak masyhurnya dipanggil batu api. Batu api. Apa dia batu api?
Ya kita faham lah pelaguan ni batu api. Kenapa dia pergi letak batu api? Dak ni dia punya panggil apa? Dia punya panggil apa? Bukan dia panggil umpama tau. Dia panggil apa? Batu api dia panggil apa? Perumpamaan, bukan tau. Peribahasa. Jadi timbul peribahasa dengan batu api tu sebab apa? Sebab dia memanaskan, tahu? Dia memanaskan lah. Dia bercakap sebelah ni, gini. Orang tu kata ke kamu. Di sebelah ni, ni lah. Dia memanaskan. Dia memanaskan suasana. Dia panggil pelaga orang. Pelaga lah, mana apa pelaga? Kita pelaga orang ni pengadil gusti lah pelaga orang. Kan pengadil gusti kan. Dia buat gitu tengah, masuk. Dia suruh pelaga lah tu tau. Kalau main duk lari ni marah pengadil kan. Seorang tu lari bundur. Dak bergusti dah. Dak bertinju berpakat lari seorang. Pengadil marah pengadil suruh. Itu pelaga orang dah. Bukan tu. Pelaga orang ni orang yang jenis tu kata golok mata dua. Apa golok mata dua? Gi sebelah tu, gi sebelah ni. Apa dia panggil lalat ija? Bak lalat ija ni dia peng situ, dia peng situ. Peng tau? Peng lalat. Kau panggil apa? Bukan peng. Bukan peng. Peng lalat kan tau? Bukan Milo peng. Itu Milo peng tau. Itu Milo peng. Itu Milo peng ke Milo beng? Hot Milo ais tu orang KL. Milo ais orang KL tu. Kita panggil Milo peng ke Milo beng? Milo peng ke Milo beng? Terengganu Milo peng. Dah Milo beng mana pula? Ya ke Kelantan Milo beng? Kan esok? Kelantan Milo beng. Beng. Terengganu peng. Apa yang dia tukar? Terengganu Milo peng. Kelantan Milo beng. Pahang Milo ais. Tu mana? Pahang. Pahang Milo dia. Ni bukan ni. Peng lalat. Peng lalat ni sebab dia tak tutup. Dia tak tutup makanan tu dengan penutup, dengan tudung saji contohnya. Habis dah peng lalat. Lalat. Lalat ni hagi sini. Lepas tu peng apa peng tu? Peng lalat, lalat ija. Lalat ija ni. Gi sini. Bunyi tu berong bunyi. Lepas tu gi sini pula berong bunyi. Dia gi sebelah ni. Dia tu gini kata ke kamu. Gi belah ni pula. Dia tu apa panggil tu? Lalat ija tu. Golok mata dua, lalat ija, batu api, apa lagi nama dia? Penghasut. Penghasut tu standard tau. Penghasut orang panggil tau. Sini pelaga orang. Dan kitab Faridatul Faraid mengacung. Lepas tu tulis nombor 2. Mengacung gitu. Dalam kitab Faridatul Faraid, Pati Faridah ni pelaga orang. Dan kitab Faridatul Faraid mengacung gitu. Dia panggil namimah, namimah bahasa Arab. Dalam kitab Penawar Bagi Hati mengadu-ngadu. Dia dalam kitab Penawar Bagi Hati. Saya ada bawa kitab Penawar Bagi Hati. Mengadu-ngadu. Hak tugu saya letak makna mengacung. Lepas tu selaginya pelaga orang. Hak saya mengaji dengan tugu saya. Hak kitab Penawar Bagi Hati. Mengadu-ngadu kitab tu kata. Hak saya tulisnya mengacung. Lepas tu sengkang pelaga orang. Mengacung macam dah kitab Faridah. Pelaga orang dah kitab Pati Faridah. Ni saya catat tu kata. Tapi dalam kitab Penuh Hati disebut dengan mengadu-ngadu.
Ni mengadu-ngadu ni. Kalau kita makna lain tak mengadu-ngadu. Oh, bahaya mengadu sungguhlah dianya. Bahaya mengadu. Hak jenis bahaya mengadu, bahaya ripuk tu lah. Kan hak jenis anak bahaya ripuk tu kan. Hak bahaya tu bukan mengacung tu. Hak tu mengadu-ngadu. Bahaya ngadu, bahaya ripuk. Dah masuk mengadu-ngadu ni. Mana ni? Mengacung ataupun pelaga orang. Cuma dalam kitab Hidayatus Salikin, dia membicarakan hak berkaitan dengan lidah. Panjang bicara mengumpat, berdusta, memungkiri janji, melaknat, memaki, memuji diri sendiri. Itu semua bicara berkaitan dengan maksiat lidah. Tapi tidak ada di dalam Hidayatus Salikin berkaitan dengan melaga-laga orang tu. Dan kita ada tu Salikin hak nipis mudah je cari. Hak berkaitan dengan lidah ni Muskat 60 lah. Saya bicara dengan lepaskan. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak, 6 keadaan, 6 tempat, benda muskat 30. Hak nipis, Hidayatus Salikin hak nipis. Jadi Hidayatus Salikin hak nipisnya bermula 259, baru yang ketiga daripada atas, ada pun lidah. Dia bercerita bab lidah apa semua, dia cerita bab lidah. Kemudian dia pun ceritalah berkaitan dengan dusta. Cerita berkaitan dengan dusta. Kemudian didatangkan dusta yang dibenarkan pada syarak. Dusta yang dibenarkan pada syarak. Nanti saya akan ceritalah sebab di bawah tadi cerita bab dusta depan tu. Dan pelaga orang dan dusta. Nanti dusta saya ceritalah. Dusta yang dibenarkan pada syarak. Dusta yang diharuskan pada syarak. Hak dalam kitab Hidayatus Salikin musyak 59 ni. Ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Dan misal yang harus. Harus ni terbenar sunat. Harus ni. Berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian dan orang yang berbantah-bantah. Ini pun dusta. Atau mendamaikan dua isterinya dan barang sebagainya. Dia mendamaikan dua isteri. Dia pun cakap bohong. Ini dusta yang dibenarkan ni. Ni lagi tak ada tu Salikin surat 59. Nanti saya akan bicara tu. Bukan cerita Piramli ni. Oh, ada dusta sunat. Tu cerita Piramli. Tak. Memang ada dusta sunat, ada dusta wajib. Kena belajarlah tu. Ni sebab kata dusta sunat. Oh, dusta sunat cerita Piramli. Tak reti hukum gitu. Jadi reti Piramli lagi kalau gitu kok daripada dia. Pandai Piramli lagi. Jadi yang kita ada tu Salikin ni, dia ada cerita bab lidah. Pelihara daripada dusta, pelihara daripada menyalahi janji, pelihara daripada mengumpat, pelihara daripada mirak, mencela, membatahi orang. Dia tak ada dalam ni hak berkaitan dengan memelihara daripada namimah ataupun dipanggil pelaga orang. Pelihara daripada melaknat, pelihara lidah daripada mizah, sukhriyah, dia panjang bicara. Daripada melawak. Dia tak ada bicara berkaitan dengan maksiat lidah, iaitu pelaga orang tak ada. Jadi maksiat lidah ni dia ada dalam maksiat lidah pelaga orang, dia ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ada. Penawar Bagi Hati muka surat 12. Dia ada bicara berkaitan dengan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Dia bicara berkaitan dengan lidah tu. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, mengumpat, kemudian berbantah, menyalahi janji, kemudian berbantah-bantah, kemudian mengadu-ngadu, kemudian berdusta. Hati dibicara dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi hak mengadu-ngadu ni surat 12. Ini pelaga orang. Dipanggil namimah. Namimah itulah.
Pelaga orang. Namimah ni disebut dalam kitab ini penawar bagi hati ni, mengadu-ngadu ni dosa besar, iaitu mengadu-ngadu ni memindahkan, yakni menyampaikan perkataan setengah manusia kepada setengah. Dia pindah, dia ambil perkataan orang ni, dibawa cerita pada orang ni, kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Yang tidak panggil namimah. Adapun diambil perkataan orang, dibawa pada orang lain untuk menasihati, itu lain, itu bukan. Si Anu tu kata seeloknya kita kena begini. Itu dia memindahkan perkataan orang juga. Dia ambil perkataan orang, cerita pada orang lain, tapi atas jalan untuk guna sebagai nasihat. Orang ni kata gini, kita ni sepatutnya kena buat begini. Mana kita ambil perkataan orang, kita sampaikan kepada orang yang lain, atas jalan nak ambil sebagai nasihat. Itu bukan panggil mengadu-ngadu. Hak mengadu-ngadu ni dia ambil perkataan orang, sampaikan pada orang yang lain dengan tujuan untuk menjadikan mereka itu berkelahi. Ni haram, dosa besar, lebih besar daripada dosa mengumpat laginya. Mengumpat ni dia cerita perkara yang menyakiti, memburuti orang lain. Itu mengumpat, tapi dia bukan dengan tujuan untuk supaya orang berkelahi. Adapun pelaga orang ni, dia dengan tujuan supaya orang berkelahi. Ni lepas tu dosa lebih besar daripada dosa mengumpat lagi. Hak Nabi bersabda, la yadkhul jannata namam. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidak masuk syurga orang yang mengacung-acung. Tak masuk syurga, Nabi kata. Tak masuk syurga ni ma'as sabiqin, bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga, dia kena bakar dalam api neraka terlebih dahulu. Tapi kalau orang yang beriman, akhirnya akan masuk syurga juga. Tak masuk syurga tadi tu, tak masuk syurga bersama dengan ma'as sabiqin, bersama dengan orang awal-awal masuk syurga direct, tanpa dibakar di dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Orang yang namam, orang yang melaga-lagakan orang. Dia orang yang berahi pelaga orang ni, bukan kata memindahkan perkataan. Bahkan di tempat yang sama, tetapi ada timbul sedikit pertelingkahan. Hak tadi diambil perkataan seseorang, cerita pada seseorang dengan tujuan supaya mereka itu berkelahi. Sekarang ni dia tidak memindahkan, tetapi dalam suasana orang ni tengah bertelingkah, dia yang api-apikan. Tu dia panggil mengadu-ngadu kat tu, pelaga orang kat tu. Dia dua orang ni dia tengah berselisih faham, bertelingkah. Aku kata dah ni kata dia mana? Dia ni. Dia panah. Ni pandai ni. Hak ni dia memanglah bertelingkah. Tapi biasalah. Debat biasalah dia cakap, kata kita gini. Memang nampak macam ada apa hati. Dia mari perangat. Lepas tu dia orang ni berkelahi. Ya. Nak sedap lagi ni gini. Ni aku ambil ni batu ni sebagai kepala bapak dia. Mu sepak batu ni. Ada pesen tu, pesen budak-budak. Pasal budak-budak kan. Ini asal kawan dia berkelahi. Okey. Ni dia ambil buah kelapa. Ni kira kepala ayah dia. Mu sepak. Mu sepak. Dia suruh nak seorang tu berkelahi. Tu perangai budak-budak. Berkelahilah dua orang tu. Dia tepuk tangan. Ni. Ada ni. Dia ambil buah kelapa. Ni buah kelapa ni. Tengok. Ni. Kamu sepak buah kelapa ni, kamu anggap kepala ayah dia. Marahlah gitu. Ada apa ni? Dia nak melagakan orang. Bukan hanya memindahkan perkataan, dia memanaskan suasana supaya orang berkelahi dalam satu tempat. Itu pun sama tu. Haram, dosa besar. Makna kita ni dalam keadaan bertelingkah,
Dia hangatkan pertelingkahan kita supaya kita berkelahi. Kita gomor dia dulu. Gomor dia. Orang baloh kata-kata je. Baloh kata-kata tu pun haram dah. Pada ni. Baloh kata-kata tu haram dah. Itu bicara bab maksiat lidah tu. Berbantah-bantah. Mu kata aku, kata kamu. Itu haram dah. Cuma dia tak bertumbuk lagi lah. Haram tu tetap haram. Cuma tak bertumbuk lagi. Dia munazarah lain. Untuk menegakkan kebenaran tu cerita lain. Dia berdebat juga. Oh ni berdebat keng. Pandai berdebat keng? Ha? Keras keng. What keng ni? Ni bang bukan? Keng. Tulang keng. Kau panggil apa? Ha ni. Kau panggil apa? Oh tu keng tu. Dia berdebat, berbantah kerana nak menegakkan hukum tu cerita lain. Ada ketika dalam menyampaikan agama ni perlu kepada perdebatan. Hak ni dah ni hak kata haram ni berdebat keng hawa nafsu semata-mata. Tapi dak lagi bertumbuk. Mari seorang dia memanaskan suasana. Biar dia berkelahi. Tu haram dosa besar. Ini ada seumpama tu. Sepatutnya bila tengok kawan tu sudah nampak lain macam, kitalah yang alih tajuk. Kita yang alih tajuk, kita alih tajuk ke? Dah. Kita pergi minum air lah. Ada ni. Kena meredakan. Kena menyejukkan suasana. Kena redakan. Jangan kita yang mana? Perhangatkan. Jangan kita yang api-apikan. Tu haram tu. Ada pasal gini. Dia suka tengok orang berkelahi. Ada ni. Atau panggil pelaga orang tu. Hak memindahkan perkataan ni, dia bawa mulut. Dia bawa mulut. Kamu tahu tak? Dia kata apa kamu? Dia kata kamu gini. Betul tak dia kata tu? Memang betul lah dia kata gitu. Memang betul. Ni telinga ni dengar Saya tak tambah ni. Dia kata kamu gini. Pada ni. Betul tak cerita dia tu? Betul. Tapi dia memindahkan perkataan setengah manusia pada setengah manusia je apa? Rasa kawan tu berkelahi dengan dia. Lepas ni berkata, mungkin cerita ke dia pula. Ni pun dia cerita pula. Dia kata ke kamu balik gini. Ni ada manusia lalat hijau. Lalat hijau panggil batu api. Orang ni tak boleh kawan begini ni. Bukan putus silaturahim, tapi tak boleh buat kawan baik. Kawan jauh-jauh boleh kawan jauh-jauh boleh. Kawan tai nak mikul barang boleh. Kawan nak buat teman makan tak boleh. Buat teman makan, minum, kita nak belanja tak boleh. Kawan tai nak akak benda berat, dia gagah boleh buat kawan gitu. Tak boleh gini. Dia merosokkan. Maknanya kalau betul lah orang tu kata kepada orang lain dengan kata-kata yang berat-berat. Pada ni, yang berat-berat. Haram kita memindahkan perkataan dia beritahu kepada yang dikata tu. Haram. Senyap je lah. Senyap je. Pada ni. Ni tak pula yelah kita sama kawan ni. Tak mau cerita sebenarnya. Tapi dia kata ke kamu ni berat sangat. Tapi tak mau cerita lah. Kalau aku cerita mau balas lagi. Aku tak mau cerita lah. Konon-konon wak upang. Ni. Minta maaf aku tak mau cerita ni. Apa? Dia kata kalau mau dengar memang berasak berapi anak marah. Tapi minta maaf aku tak mau cerita lah. Sebab dia kata berat sangat. Ni lagi ceritalah. Aku tak mau cerita ni. Mengiasa aku cerita. Padahal dia yang wak mula. Ni perangai manusia. Macam mana? Senyap tak sudah cerita apa? Sehingga kan. Tadi aku tengok kamu bercakap-cakap dengan si Anung tu. Dia dua orang tu tak selari dah. Tak juang dia panggil apa? Tak sekepala dah. Dulu baik sangat. Kemudian jadi clash. Clash orang apa clash? Ketok. Dia jadi sudah baik sangat dulu.
Tapi dia sudah jadi renggang. Lepas tu dia pun tengoklah hak ni duk cakap dengan hak dia renggang tu. Sedap kamu cakap ni tadi. Dia kata apa? Dia kata ke saya ke? Memang dia kata ke kawan ni. Dia kata saya ke? Kita wajib kena dusta. Dah. Cakap haki je buat. Dah cara hamunya. Pada ni. Walaupun sebenarnya memang dia cakap hak kawan ni. Kau ni tanya ni, bukan dia yang umpang. Tadi umpang. Aku tak mau kata, tak mau cerita, tapi dia kata kamu berat sangat. Tu dia umpang. Ni dak Orang ni tanya dia. Tadi sedap kamu duduk bersembang dengan dia tu. Dia ada kata saya ke tak? Kalau ada beritahu tu. Dak cerita haki je buat. Walaha memang dikata ke hak tanya ni. Wajib kena dusta. Wajib kena dusta. Faham? Kita akan bicara nanti bab dusta. Wajib kena dusta. Cakap benar, hukumnya haram sebab akan menyebabkan orang berkelahi. Faham tak ni? Allah, kamu tanya ni payah lalulah saya ni. Duk dengar dah ni. Sekarang ni saya orang dengar masjid dah. Saya tak mau cakap bohong dah lah. Tapi dah kamu tanya, terpaksa saya cerita benda sebenar. Ibu ceritalah. Merah muka kawan tu. Pergi cari selalulah. Ada ni. Saya ni duk ngaji majlis surah dah ni. Kena cakap benar ni. Tak didusta dah. Ni orang jahil orang panggil. Ni orang jahil. Duk majlis surah tak belajar. Buat apa? Orang duk majlis surah ni orang nak belajar. Nak semayang. Di rumah boleh semayang. Di rumah boleh semayang kalau nak semayang. Main majlis surah ni kita nak belajar. Kita orang majlis surah ni kena cakap benda betul. Memang kita wajib bercakap benar, sidik. Tapi ada ketika kita wajib bercakap dusta, kazib. Ni wajib dusta. Haram cakap benar. Sebab kalau cakap benar, memang akan berkelahi lah. Maka wajib dusta. Dah cakap hak kamunya. Ada ni. Ni tak belajar molek ke pun. Bukan kata ada dusta yang disunatkan, bukan ada dusta yang diwajibkan. Mana kalau kita cerita, dia akan jadi mudarat. Maka haram kita cerita. Kalau ditanya juga, wajib kita dusta. Tugas kitanya, wa aslihu baina akhawaikum. Itu tugas kita. Quran perintah, kita kena damaikan di antara saudara kamu. Damaikan ni, sehingga kan dengan jalan dusta sekalipun syarak membenarkan. Fa aslihu baina akhawaikum. Kena damai. Walaupun kena guna jalan dusta sekalipun. Jadi orang tu duk baloh. Kita ni baik kedua-dua. Kita pergi. Dia belah nu tu dia sejuk dah. Dia sejuk dah. Mana dia pun gitulah. Masing-masing ada salah. Walau belah sana tak pernah mengaku salah pun. Tengah berapi nak marah laginya. Kita pergi belah sini, kita pun dusta. Kita kata sebelah sana sejuk dah. Dia pun mengakulah. Sama-sama ada salah belaki ada belah. Kita pergi belah dia gitu pula. Kita mana kita meredakan. Walau dua-dua tu masih lagi tengah hangat tau. Tapi kita kata dak dah. Dia sejuk dah. Sama-sama salah belaki ni. Ada. Walaupun dusta sekalipun. Tapi janji untuk mendamaikan, syarak membenarkan dusta itu. Sebenar sekalipun, tapi menyebabkan dia berkelahi, maka syarak mewajibkan kita dusta. Boleh mendamaikan, walaupun dusta, dengan jalan dusta sekalipun, syarak membenarkan. Menyebabkan dia berkelahi kalau cerita benar, maka wajib, syarak mewajibkan kita dusta. Ni ilmu agama. Kena belajar molek.
Kita tak mau cerita berkelahi kamu nanti kalau saya cerita. Dah kamu tanya, saya kena ceritalah. Melangkah berdosa yang tukang cerita tu. Jangan cerita. Jadi cerita sebenar, jadi menyebabkan berkelahi dipanggil namimah. Orang yang pelaga orang, haram dosa besar. Hak kita bicara melepasnya hal mengumpat. Hak 6 keadaan, tapi saya dah sebut dak huraf mengelepas. Hak 6 keadaan. Bukan kata mengumpat dibenarkan, bukan terkadang mengumpat tu diwajibkan. Ada keadaan yang mengumpat tu diwajibkan. Mengumpat haram ijma' ulama'. 6 tempat, 6 keadaan situasi ni syarak membenarkan mengumpat ijma' ulama'. Dulu pernah timbul dalam satu pengajaran ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Oh, Tok Jahir kupah dalam TV dan sok khabar. Tok Jahir kupah. Orang alim, orang berilmu senyap je dengar Tok Jahir kupah. Oh, mari mana mengumpat dibenarkan pada syarak. Saya tak pernah dengar pun. Tok Jahir nak dengar macam mana? Kupah dalam TV dan dalam sok khabar. Bila timbul ada orang alim, orang berilmu disebut kata ada mengumpat dibenarkan pada syarak. Oh, Tok Jahir pakat kupah. Orang berilmu senyap je, tak perbetulkan. Memang 6 keadaan ni bukan kata dibenarkan khilaf ulama, bukan dibenarkan ijma' ulama. Dibenarkan mengumpat ijma' ulama. Dah kitab mana? Macam surat muka lah. Penuh hati surat 30, Hidayatul Salikin surat 60. Bagi muka surat dah. Jahilnya kamu. Mana ada mengumpat dibenarkan pada syarak? Kamu jahil. Ni hak timbul sekarang ni. Jahil punya jahil. Pijak tak cicak, batal semayang. Allah jahilnya. Dia nak kata ke orang alim. Akhirnya Tuhan permalukan atas dunia. Pijak tak cicak atas masjid, batal wudu. Budak je satu tahu yang tak batal wudu. Budak pasti tahu tak batal wudu. Ni jahil orang tua dah Bukan betul-betul lah, orang dewasa lah. Oh, tapi boleh jadi masyhur, tidak orang tak kenal. Dia kena menonjolkan kejahilan. Orang pun kenal. Siapa dia tu? Orang kenal nama. Wak kerja molek, orang kenal nama. Wak kerja bodoh pun orang kenal nama. Bodoh lah gitu. Bukan kata pijak tahi cicak, pijak tahi anjing babi pun wuduk tak batal. Lepas tu kau komen macam-macam. Oh, kalau tak cicak tu keluar daripada tubuh dia, batal wuduk. Tu bukan tak cicak, tu tahi dia. Macam-macam kau komen. Bukan pijak tahi cicak kata, kamu pijak tahi kamu pun wuduk tak batal. Pijak tahi anjing pun wuduk tak batal. Pijak tahi babi pun wuduk tak batal. Pijak tahi cicak wuduk batal. Boleh masyhur lah. Masyhur bodoh. Ini ada ni. Oh, boleh. Itu nak kata ke orang berilmu. Akhir Tuhan atas dunia ni juga nak letak mana muka? Pijak tak cicak wuduk batal. Oh, tapi boleh orang kenal, tidak orang tak kenal. Kena buat kerja bodoh orang kenal tau. Buat kerja bodoh kenal. Jadi dia timbul mengumpat dibenarkan. Oh, ada Tok Jahil. Mana ada dalam hukum mengumpat dibenarkan. Saya tak pernah dengar orang mengajar. Mu tak pernah belajar. Ni kita jawi je nya. Penuh hati surat 30, Hidayatul Salikin surat 60. Yang mana 6 tempat ni mengumpat dibenarkan, bukan terkadang diwajibkan pada syarak. Dan kita Al-Azkar, dan kita Riyadhus Salihin, dan kita Al-Azkar bagi Imam Nawawi, dia ada tajuk mana? Babu bayani ma yubahu minal ghibah. Bab pada menyatakan barang yang diharuskan daripada mengumpat. Cerita boleh mengumpat.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawinya, babu ma yubahu minal ghibah. Bab pada barang yang dia haruskan akan barang daripada mengumpat. Hak mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ada satu bab dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi, dan kitab Riyadhus Shalihin bagi Imam Nawawi. Ada mengumpat yang dibenarkan, bukan terkadang mengumpat tu jatuh hukum wajib. Ijma' ulama ni. Mengumpat dibenarkan pada syarak ni ijma' ulama. Dalam kitab penawar bagi hati, mengumpat ia dibenarkan pada syarak. Dibuat contohnya, dia mengumpat dibenarkan pada syarak ni. Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja, pemerintah. Si anu telah menzalimi akan dia. Apa zaliman tu? Begiang. Tu mengumpat tu. Gi bala polis. Gi report. Orang buat kejahatan pada dia. Lepas tu apa kejahatan yang dilakukan kepada kamu? Minta maaf tu. Kalau saya cerita dia mengumpat, pening polis tu. Nak gi report ke polis. Lepas tu polis nak tahu apa kejahatan dia lakukan. Kalau saya cerita ni, jatuh mengumpat ni Datuk. Lepas tu polis nak kata mana pening pula polis. Kita ceritalah apa kejahatan yang dia lakukan. Mengumpat yang dibenarkan yang keduanya, kita cerita seseorang tu melakukan kemaksiatan. Supaya kemaksiatan tu dapat dihentikan. Kita nak cegah kemaksiatan, kita nak sekat kemaksiatan, kita tak mampu. Kita pun pergi beritahu pada ayah dia ke, abang dia ke, ketua kampung ke. Itu kan ayah dia. Anak pokcik. Tu cerita mengumpat tu. Pergi jumpa ke abang dia. Adik awak ni senyap-senyap dia buat perkara ni, biar abang dia ambil tindakan. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Tujuan kita nak hentikan maksiat. Kita pergi jumpa ketua kampung. Kita ceritalah, dia tu selalu je walik orang perempuan ke rumah dia, contohnya. Biar ketua kampung ambil tindakan. Tu mengumpat lah tu. Tapi dibenarkan pada syarak. Di antara mengumpat dibenarkan pada syaraknya adalah nak tahu hukum. Dan kitab Penangguh Hatinya, orang yang meminta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku kiki kedeku, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Beri juga tapi tak cukup. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya, harta suami setengah yang memadai bagiku? Hak dalam kitab Penangguh Hati ni, ni adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Hindung isteri pada Abu Sufyan, ibu kepada Ramlah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramlah binti Abi Sufyan. Hindung ni ibu Ramlah ni lah, Ummul Mukminin. Hindung ni mertua Nabi lah. Dia tanya ke Nabi, dalam hadisnya, inna Abu Sufyana rajulun syahih, dipanggil. Abu Sufyan ni lelaki yang kedeku. Dia kata gitu. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladiki illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam. Walaha, boleh tak sembunyikan identiti? Boleh tak? Mari berjumpa, ya Rasulullah. Macam mana kalau ada seorang suami, dia kedeku, dia beri belanja tak cukup.
Macam mana, adakah isteri dia ya Rasulullah boleh ambil daripada suami dia? Dan kalau dia tak tahu, boleh ke tak? Boleh tak nak tanya gitu? Tanpa sebut Abu Sufyan, inna Aba Sufyana. Ni Hindung. Sesungguhnya Abu Sufyan, Allah dia mengadu kepada tanya hukum ni boleh tak nak ambil? Atau tanya hukum, boleh ambil ke tak? Tapi kenapa sebut nama pok mertua Nabi tu? Suami dia sebab apa? Beritahulah. Macam mana ya Rasulullah, ada seorang suami tak sebut nama lah. Sekalipun, walaupun kalau tak sebut nama, boleh dah Nabi cerita hukum. Walaupun boleh tanpa sebut nama, tetap diharuskan sebut nama. Tapi lebih ahwat, lebih cermat, jangan sebut nama lah. Macam mana kalau ada seseorang yang seumpama ni ada. Tapi Hindung ni sebut nama Abu Sufyan suami dia direct depan Nabi SAW. Kalau memang mengumpat ni sebut keburukan suami, memang mengumpat. Kalau mengumpat ni diharamkan, pasti Nabi akan cegah awal-awal. Tapi Nabi tak cegah. Dia mengumpat seumpama ni, ijma' ulama' kata haru sebab berlaku depan Nabi, Nabi tak cegah. Itu dalil dia. Dia mengumpat suami isteri lah, mengumpat yang paling hina orang panggil. Mengumpat antara suami isteri, mengumpat yang paling keji. Ada mengumpat yang paling keji. Bila menjadi suami isteri, masing-masing mengetahui kekurangan, keburukan masing-masing. Sembunyikan. Sebelum berkahwin, baik belakalah. Baik belaka. Lepas berkahwin saja, tahu belakalah apa keburukan pasangan, kekurangan. Memang tahu. Ni sama telah lah, wajib kena sembunyikan kekurangan. Jenis cerita kekurangan pasangan ni bukan kata mengumpat haram, manusia yang bodoh. Bodoh. Dicerita kekurangan siapa tu? Pasangan dia. Siapa pasangan dia? Mak, ayah kepada anak dia. Tak kebodoh cerita gitu. Isteri saya begini. Suami saya begini. Cerita kat orang. Lepas tu, lepas boleh anak. Lepas boleh anak. Dah kalau banyak sangat keburukan, cari orang lain lah. Duk bersama apa lagi? Tak kebodoh gitu. Adalah pesen gitu. Sama-sama perempuan. Tok laki saya. Tok laki saya bengong. Sama kata ke tok laki. Tapi balik ke tok laki tu juga. Tok laki suami ni pula. Bini saya tak pakar. Bini tak pakar. Tapi balik ke bini tu juga. Cerdik ke bodoh gitu? Hukum tetap dah. Haram dosa besar. Ni cerdik ke bodoh? Tak pakar. Cerah cara lain. Tak pakar. Lepas beranak. Tak pakar tu lah. Lepas sakit lagi. Siapa cara? Tak pakar tu lah cara. Kau lain cara. Tak pakar tu lah. Tak guna tu cara bila sakit ni. Kau lain cara. Memang bodoh lah. Mengumpat antara suami dan isteri. Dia wajib kena sembunyikan. Ni Hindung ni cerita suami dia tu depan Nabi. Nak tanya hukum pun, jangan sebutlah inna Aba Sufyan, jangan sebut Abu Sufyan. Sebutlah suami. Kalau ada suami, sudahlah. Boleh tak sembunyikan identiti? Boleh. Tapi dia tetap nak cerita. Syarak membenarkan. Syarak membenarkan. Sebenarnya hukum boleh ambil kedau. Sama juga suami isteri cerita keburukan pasangan di depan Tok Qadi. Mengumpat sangat-sangat dah tu. Tapi syarak membenarkan. Jadi hija Tok Qadi ni apa sebenarnya? Hija Tok Qadi dengar umpatan. So hija Tok Qadi dengar umpatan. Itu dengar umpatan yang syarak benarkan. Tok Qadi akan suruh pasangan cerita satu-satu. Sebelah ni pun cerita.
sesat. Dia pun panggil pasangan dia pula. Ni pun cerita. Nak cari penyelesaian macam mana ni. Dia panggil apa tu? Mengumpat ke tak? Memang dia panggil mengumpat jelas-jelas. Mengumpat antara suami isteri yang paling bodoh mengumpat. Tapi orang ni syarat membenarkan. Sebab nak cari penyelesaian. Ataupun nak supaya qadi pasahkan. Tak nak pergi dah. Mana tahu qadi lah pulaknya. Boleh sesat, tak boleh sesat. Nampak gaya ni. Tak boleh dah ni. Kena pasah dah ni. Kena pisahkan, tak boleh dah. Contohnya lah. Mana qadi dengar umpatan. Tapi syarat membenarkan. Tu nak cari penyelesaian. Ni hak berlaku pada Nabi ni. Hindung nak tanya hukum. Dia yang panjangnya yang keempat dalam kitab. Yang kelima, dia dikenali dengan kekurangan yang ada pada dia. Dan contoh dalam kitab Pernah Bagi Hati, seperti a'rash, artinya yang capek. Yang capek ni yang tempang. Rumah Pok Mak kat mana? Pok Mak mana? Pok Mak tempang. Tempang tu cerita kekurangan. Tapi tak kenal, melainkan kena sebut kekurangan dia. Maka sebut kekurangan tu syarat membenarkan. Setakat untuk kenal. Setakat untuk kenal. Kalau kenal dah Pok Mak tanpa sebut tempang, tidak diharuskan sebut tempang. Pok Mak kapung ni ramah. Pok Loh kapung ni ramah. Kapung kan? Pok Mak ramah, Pok Loh ramah, Pok Uwe pun ramah, Pok Hing pun ramah. Kalau 3 orang kapung-kapung kan? Dia biasa kalau Felda, nak kenal, dia regu dengan nama bini. Pok Mak mana? Pok Mak Timur. Dia tu bukan kekurangan tu. Tu bukan kekurangan. Nak kenal, Pok Mak mana? Pok Mak Timur. Pok Loh mana? Pok Loh Mino. Maknanya tu tak ada masalah tu. Dia gitu lah. Ataupun nama kapung. Nama kapung. Pok Mak mana ni? Pok Mak Kelantan ke? Pok Mak Bacok ke? Dia gitulah. Dia letak nama kapung. Tu tak ada masalah tu. Ni Pok Mak ramah. Pok Mak mana? Pok Mak Kecok. Untuk kenal je tu. Pok Mak Kecok. Dia apa tambah lo? Hitam tu lah. Hitam tu mengumpat yang tak dibenarkan. Sebab kenal dah dengan Kecok. Apa nak tambah hitam pulaknya? Dia banyaklah hak cerita bab nak kenal ni. Pok Mak Tuli, Pok Mak Juling, Pok Mak Juling, Pok Mak Ido Kepek. Dia panggil Aftasul Anfi, hidung dempek dia panggil dalam kitab. Hidung kepek lah. Dan kita disebut hidung dempek gitu. Hidung kepek kalau kita tau. Kita panggil hidung apa? Hidung kepek tau. Kepek tu kereta kena langgar dia orang kepek dinding. Hidung kepek. Tu mana dak sebut kekurangan orang nak kenal. Bolehlah sebut sekadar nak kenal, bukan nak main ke dia. Orang main ke dia jangan. Ni dia reka dia tambah kenal dah dia sebut juga. Atau mengumpat yang diharamkan. Akan dibayar dengan pahala di padang mahsyar. Mana gelaran-gelaran jangan. Gelaran ni jangan. Kan kita bagi gelo kan. Gelo jangan. Kan budak-budak ni gelo. Jangan gelo. Masa budak-budak ki gelo apa tumbuk. Gelo apa nak gelo? Gelo tumbuk Dan ni. Gelo tu cerita keburukan lah. Cerita kekurangan. Jangan. Jadi sebut nama kekurangan hanya untuk dikenali. Kemudian kita Pernah Bagi Hati ni mengumpat yang dibenarkan bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatan, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahir akannya itu. Dia menzahirkan kejahatan dia macam artis-artis. Dia pakar telanjang. Kita boleh katalah kejahatan dia tu. Kata dia kejahatan dia tu. Kata depan dia pun boleh, kata belakang dia pun boleh. Kalau orang ni orang yang handalang, dia boleh kata depan. Tu hak secomelnya. Kata depan.
pada ni. Kata depan. Biarlah kali dia jadi takut. Ada kampung beseng gitu. Orang jenis backing. Kalau jenis naik motor pakai ketak-ketak, dia dah aurah, ditahan motor tu. Mek, mari mana? Murah sangat kamu ni, pakai ketak-ketak kampung ni. Patah-patah hidung dia kata. Oh, lepas tu takut dah lah. Kena gitu lah. Kena gitu, kena ajar. Mak ayah dia lock je, mak ayah dia biarkan. Biar ada orang backing. Allah malulah dia. Biar dia malu. Biar dia malu. Lah kali dia tak buat benda tu. Ya, ada orang gitu. Jangan. Pakai baby corn depan dia dalam kampung. Dia apa? Sound bukan? Sound direct. Pasal sound. Sound direct. Mana pun sound direct. Kata depan-depan mata hidung. Ada ni. Oh, murah mu nak jual mana? Dia kata. Lepas tu menangis budak tu. Biar ke dia. Dah kali tak berani nak buat Ada ni. Masyarakat membenarkan. Jadi kalau orang yang menzahirkan kemaksiatan, boleh kata atas maksiat dia tu. Macam artis-artis hak jenis hak dadak aurah pun berpeluk dengan lelaki ajnabi, boleh kata. Depan ke belakang boleh kata. Tapi hanya pada maksiat tu saja. Jangan ditambah pula. Oh, pakar telanjang, tuang gemuk. Gemuk tu tak boleh sebab gemuk tak salah. Gemuk? Gemuk tu salah ke? Pakar telanjang, dedah aurah, itik gembo-gembo dia kata. Pada itik gembo-gembo, gemuk tu lah itik gembo-gembo. Itang, hidung kepek, bukan comel. Tu tak boleh. Sebab tu bukan maksiat. Ya, orang yang menzahirkan kejahatan. Orang yang menzahirkan kejahatan. Tak malu dianya. Kita boleh cerita kejahatan dia. Cerita kejahatan dia. Dia kalau bab menipu, dia nombor 1. Bab bohong, dia nombor 1. Bab putar belik, dia nombor 1. Cerita. Tapi tak malu pun. Dia tak malu. Walaupun orang tahu belaka dia putar belik. Ya pun dia kata dok. Dok dia kata ya. Dia pusing orang mana pun. Orang jenis bahir nipu, bahir bohong, bahir putar belik ni, itu je kerjaan dia. Itu je kerjaan dia. Boleh kata? Boleh kata. Sebab dia menzahirkan kejahatan. Hanya boleh kata pada diri kejahatan tu. Cuma yang panjang dalam kitabnya adalah yang keempat. Menakutkan kaum Islam daripada kejahatan orang yang lain. Ni. Tahzirul muslimin min tahzirul muslimin min asyarri. Itu paling banyak. Kita memperingatkan menakutkan Islam daripada kejahatan orang lain. Ni banyak. Cuma dah kita pernah bagi hati dia datangkan satu contoh seperti berkata ia. Ni orang merisik ni, orang tanya dia berkata, perempuan itu jahat kelakuannya. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan tu, dan menyebut ia seseorang akan nama kejahatan. Ni orang merisik. Macam mana budak perempuan tu? Dia pun ceritalah budak perempuan tu patang orang gendong. Pada patang orang gendong? Orang tu gendong, orang ni gendong, orang tu gendong. Bang gendong tak? Dululah gendong. Dan ni tak ada gendong dah, naik kereta. Dululah gendong, naik motor. Perempuan ni perempuan tina gari. Ada tina gari? Tina gari. Tina ada betina. Betina. Jantan betina tu lah dipanggil tina. Lepas tu gari tu maghrib. Sebab apa? Malam-malam baru balik. Cerita lah. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Sebab cerita keburukan. Kalau budak perempuan tu dengar, marahlah dianya. Sebab orang nak meminang dia. Masa mai merisik itu, dia pakai bersopan santung. Kalau kata pijak semut pun tak mampu. Padahal dia. Pijak semut pun tak mampu. Punyalah solihah. Perempuan solihah terakhir. Solihahnya lah dia. Tiba-tiba orang kampung cerita budak puang ni. Marah tak dia? Marah sangat-sangat lah. Mengumpat? Memang mengumpat sangat-sangat lah. Tapi syarak membenarkan ijma' ulama. Syarak membenarkan ijma' ulama. Sebagaimana Fatimah binti Qais, sahabat Nabi, sahabat perempuan.
Dua lelaki meminang, dua sahabat. Dua sahabat meminang. Dia kata inna Abul Jahmi wa Muawiyata khatabani. Abul Jahmi dan Muawiyah kedua-duanya meminang akan daku, kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Nabi pun jawablah, ammal Muawiyatu fasu'lukun la malalahu wa amma Abu Jahmin fala yadul asa ala atiki. Nabi sebut Muawiyah tu dia fakir, tak ada duit. Tu cerita kekurangan lah tu. Fatimah ni tanya Nabi, Muawiyah pinang dia, Abul Jahmi pinang dia. Jadi Nabi berkatalah Muawiyah ni orang tak ada duit, orang miskin, kekurangan lah tu. Mengumpat lah tu. Kata ni mengumpat ni dibenarkan ijma' ulama. Sebab Nabi yang buat, Nabi yang kata. Adapun Abul Jahmi, Nabi kata dia tidak hadis muttafaqun alaih ni, hadis Bukhari Muslim ni. Adapun Abul Jahmi, maka dia tidak meletak tukar atas tengkoknya, dengan makna kenai daripada sama ada suka berjalan ataupun suka pukul bini. Cerita keburukan belaka tu. Nabi yang cerita. Atas Fatimah lah nak pilih mana, ataupun tambah kedua-dua. Muawiyah tak ada duit, dia orang baik. Mungkin gitulah. Abul Jahmi duit banyak, tapi dia pukul bini, contoh. Lepas tu atas nak pilih mana pun. Gitulah. Macam budak lelaki ni. Budak lelaki ni alhamdulillah dia baik. Berjemaah di masjid sama-sama, tapi peringatan sedikit lah. Dia dulu ni bekasan dadah. Kena sebut lah. Hak bekasan dadah kena sebut. Bekasan lain tak apa. Bekasan dadah ni risiko dia besar. Kena sebut. Dan dia bertaubat dah daripada dadah. Kenapa nak ungkit lagi? Peringatan. Kalau nak terima, terima. Faham tak? Tapi itu cerita betul benar. Sekarang dia baik, comel dah, duduk masjid dah, duduk belajar dah. Tapi kena beringatlah. Kena jaga-jaga sebab dahulu dia terbabit dengan dadah. Sebut. Walaupun dia sudah bertaubat, risiko dia besar. Risiko dia besar. Sebab ramai orang bekasan dadah ni, walaupun kemudian besar dah anak sekalipun, beli cucu dah sekalipun, molek-molek ada dia terbabit balik dengan dadah. Jangan. Mana risiko dia besar? Ni kena beritahu. Kalau kalau sekarang ni dia baik dah, hak dadah dia lampau, kita pakai atas ambil pedulilah, terpulanglah. Tapi kena nyatakan. Ada ni. Ada risiko dadah ni dia besar, kena nyatakan. Tapi kena nyatakanlah bahawa di sekarang ni comel dah, molek dah. Mana kalau nak berkahwin, nak jaga dia, nak okeylah, tapi kena tahu hak perkara ni. Bab dadah memang kena maklum. Kesian kat orang. Kesian. Duk pondok. Tapi dia bekasan dadah. Masa duk pondok tu, dak terbabit dah dengan dadahnya. Boleh jadi ustaz dah balik kampung. Boleh berkahwin dah, boleh anak dah. Molek-molek ada terbabit dengan dadah. Kena takak jadi ustaz dalam pusat pemulihan. Jadi ustaz dalam pusat pemulihan. Keluar jadi ustaz pula kampung. Takak pula jadi ustaz pula dalam pusat pemulihan. Dah dia berilmu. Masuk pusat pemulihan dia jadi ustaz. Faham tak ni? Besarnya risiko. Patah anak bini macam mana? Faham-faham lah. Mana keadaan anak bini daripada suami ayah yang dadah ni. Jadi ustaz dah. Tapi ada yang bersih sebersih-bersihnya sampai ke akhir. Kita duduk pondok ni tahulah sebab memang ada. Hak mai pondok tu memang orang dadah. Sebahagiannya memang pulih. Alhamdulillah. Memang pulih sungguh-sungguh. Pulih sungguh-sungguh. Tapi ada yang gitulah. Dengan pakai serban, pakai jubah, pergi mana-mana masjid, orang duduk tupu orang mengajar, dia duduk tengok ke seluruh orang tergantung. Nak curi. Kakak mah bining habis dah dijual. Dah orang buat menantulah, pakai serban, pakai jubah, duduk pondok. Habis kakak mah bini dijual habis. Ada ni. Kita nak cerita hukum ke dia? Dia cerita hukum kita pula
Pandai dia tu kita kan. Tapi ni apa? Risiko dia besar. Kita kena cerita. Lepas tu atas yang perempuan lah, yang keluarga perempuan nak terima ataupun tidak. Jadi hak merisik ni untuk kepentingan dua orang sahaja, syarat membenarkan mengumpat. Tambah kalau kita nak pilih hak lebih besar, pimpinan, tu lagilah syarat membenarkan mengumpat. Cerita benda sebenar, jangan fitnah. Fitnah syarat tidak membenarkan. Cerita benda sebenar. Pemimpin ni begini, kena cerita. Mengumpat, memang mengumpat. Itu syarat membenarkan. Ada. Untuk hanya pasangan dua orang sahaja tika merisik, syarat membenarkan cerita keburukan, sama itulah kita nak memilih pemimpin. Lagilah syarat membenarkan. Cerita keburukan, peringatan. Bukan bagi orang yang benar-benar mengetahui, wajib dia kena cerita. Jangan sembunyikan. Tapi keburukan, kejahatan yang sebenar. Bukan diada-adakan. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Memang mengumpat. Daripada awal ke akhir mengumpat je. Tapi mengumpat dibenarkan pada syarak dengan tujuan untuk supaya orang yang tidak selayaknya memimpin, dia tak dapat tapak kepimpinan. Sebab kalau yang tidak selayaknya boleh pegang tapak pimpinan kau, macam-macam dia boleh buat. Macam-macam lah boleh buat. Dan bang pula orang yang punya lakonan dia hebat, karakter dia hebat, cakap khabar dia pandai, tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Orang pun tengok Allah baik, sebaik-baik manusia. Walaupun di masa yang sama, Tuhan serlahkan bagai-bagai pula perkara yang maksiat dilakukan secara terbuka. Terbuka pun berani buat, hak sembunyi macam mana. Mana kena ceritakan. Peringatan kena cerita. Orang seumpama ni tak boleh cerita. Mengumpat, memang mengumpat. Bila kamu nak minta maaf dengan dia, kamu duk kata macam-macam, minta maaf apa? Itu mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Dia tu bila nak minta maaf dengan pembohongan, pendustaan, bila nak minta maaf? Dia gitu. Kan kadang-kadang kan cerita, duk cerita keburukan pemimpin. Bila nak minta maaf? Tak, itu mengumpat yang dibenarkan. Ada ni. Ni siapa mengumpat dibenarkan, tak ada dalam mengumpat dibenarkan. Itu ijma' ulama. 6 tempat tu ijma' ulama. Tadilah merisik je. Setakat 2 orang je. Kena cerita. Jangan kita dusta. Lepas tu pula, apabila cerita, janganlah pula kita yang gi pelaga pula. Minta maaf saya tak jadi nak meminang. Tak jadi nak meminang. Dah itu macam jadi dah. Minta maaf orang sebelah rumah awak cerita dah, anak awak ni perangai macam mana. Itu melagakan orang. Sebelah rumah mana pula? Sebelah tu cerita anak awak ni gini. Allah tu pun terjun tak tangga dah lah kita orang sebelah rumah dia. Jangan gitu. Jangan. Waktu kita melagakan orang pula. Orang cerita benda sebenar untuk menyelamatkan. Tiba-tiba kita pula pada ni. Pergi cerita. Siapa cerita? Jangan cerita. Jangan. Lepas tu macam mana dah jadi dah lah. Kita pun ceritalah macam mana pun. Dah itu kan macam nak jadi dah. Nak letak masa. Tiba-tiba jadi kanser. Jadi batal. Kenapa? Mana janganlah kita. Kamu ni. Anak kamu bukan juruh pun. Jangan gitu. Kita pandai-pandai lah. Bohong lah tu. Pandai-pandai lah. Bohong yang dibenarkan lah. Ni bohong yang dibenarkan. Mana pusing-pusing. Jangan cerita betul benar lah. Lepas tu kenapa dia tak jadi ni? Tak ada jodoh lah tu. Jadi budak tu berubah hati. Apa ialah? Anak saya dia berubah hati. Padahal tak benda sebenar. Jangan duk cerita. Ini bohong dusta dibenarkan. Kita ingat ke kena luru bendo gitu. Agama kan? Luru bendo gitu tak? Panggil luru bendo tak? Luru bendo tu. Hak duk pitu tu luru bendo tak? Orang lakoh. Luru benda je dia. Jangan gitu. Ada ketika kita kena belok kau. Dah kenapa ni tak jadi semula ni? Kan kita pakat molek dah sebelum ni kan.
Allah, tak tahulah. Minta maaf banyaklah. Gitu je. Orang sebelah rumah awak cerita anak awak perangai. Siap gitu. Jangan ceritalah pula. Mana orang cerita ni untuk kebaikan, supaya tidak terpedaya. Sama juga orang saya sebut mula tadi tu. Cerita supaya diteguh kemaksiatan. Cerita kayuh, cerita kabang. Bila ayah dia marah anak dia, anak dia buat maksiat, anak tanya balik, ayah tahu mana? Jangan cerita pula. Kawanmu lah. Balahlah kawan tu pula. Janganlah. Abang dia marah adik dia ni. Adik dia pun pelik. Macam mana abang aku boleh tahu ni benda maksiat ni? Abang tahu mana? Abang tahulah mana-mana pun. Siapa cerita? Jangan beritahu siapa cerita. Allah, kawanmu yang cerita. Tidak kena gitu. Faham tak ni? Ada orang, ialah sama-sama ahli jemaah. Sama-sama ahli jemaah ni. Jadi kadang-kadang mak ayah ni tak nampak keburukan anak di luar. Jadi sama jemaah tengoklah budak ni, anak perempuan dia naik motor dengan budak jatang. Jadi ahli jemaah ni royak ke ayah dia. Ayah dia, anak kamu saya tersemput dia naik motor jatang. Motor lelaki lah, budak lelaki. Dia balik rumah dia, dia pun beritahu anak dia, mau naik motor lelaki? Dok ayah, dok anak dia tak mengaku. Dok ayah tahu mana? Pok cik sekian-sekian yang beritahu. Allah, bodoh punya ayah. Bodoh tu. Saya kata kan, bodoh. Budak tu punya haliang, senyap je. Depan ayah dia baik Dia pergi rumah pok cik tu. Disang ke pok cik tu. Jangan cara saya. Budak puang ni bukan budak lelaki, budak puang. Sebab apa budak puang dia gitu? Ayah dia bodoh. Ayah dia bodoh. Kalaulah dok puas hati orang cerita kamu selidik sendiri. Kamu tengok, cuba cari. Kat mana kamu biasa jumpa dia naik orang lelaki? Dia pun kita tengok. Tak mau dengar cakap orang. Tapi cakap orang tua ni, kata anak tu akan nak fitnah pula. Tak ada tujuan apa. Tapi tak puas hati, nak tengok sendiri. Siasat. Ni balik tanya anak dia. Betul ke mau naik motor lelaki? Dok ayah, dok Dia cari anak dia. Lepas tu, dia cari anak dia satu hadah. Bodohnya pok ni. Siapa cerita ayah? Dia cerita, pok cik tu cerita. Allah kata. Sebab gini, siapa masa berlaku benda-benda maksiat, tonyoh pala ayah dia tu bodoh sangat. Orang beritahu tu sebagai peringatan, jaga-jaga. Dia pergi tanya anak dia tak mengaku, dia beritahu lah siapa yang beritahu. Ni. Anak tu boleh pergi sound depan rumah orang tua. Hebat budak sekarang. Jangan cara dia, cara anak sendiri sudah. Maka sedap tu kan. Nak kata orang ni. Maknanya kalau beritahu, kita tambah, tanya selalu. Kita nak praksis diri. Bila kita pegang anak ni, tak ada orang cerita dah. Ayah tengok sendiri. Sedap tu kan, gagah tu kan. Bukti ada dah. Ayah tengok sendiri. Kalau adalah orang beritahu, mana beritahu ni tak kuat lagi. Mana biar nak tengok sendiri. Siasat lah. Siap-siap. Ni balik tanya anak. Ni jahil belaka ni. Ni kena faham bab ilmu lah ni. Yang ahli jemaah ni beritahu sebagai peringatan. Mengumpat tak dia panggil? Memang mengumpat. Memang dia panggil mengumpat. Ni kena belajar molek. Bab mengumpat. Nanti dia bawa tu bab dusta. Kena belajar molek. Sebab dusta ni macam mengumpat juga. Haram ijma' ulama. Ada dosa besar, ada dosa kecil, berdusta. Adapun pelaga orang, haram, dosa besar. Dusta di bawah tu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi dusta haram, ijma' ulama'. Melainkan ada keadaan dusta dibenarkan pada syarak, bahkan terkadang diwajibkan pada syarak. Jadi panjang kita ni. Dalam kitab Fatih Faridah. Depan saya ni kitab penuh bagi hati. Kitab penuh bagi hati. Nanti masuk bab dusta nanti insya-Allah saya akan buka kitab Hidayatul Salikin pula nanti. Hidayatul Salikin. Musyad 60 tu lah. Nanti Ustaz dah payah baca musyad 60 tu. Dah bila nak sampai musyad 60? Kita sebut minggu lepas kan. Kita berapa tahun dah baru musyad berapa belah baru. Dah sampai musyad 60 sama-sama kita mati dah.
Orang tukang ngajar mati, orang tukang dengar pun mati. Tapi dalam kitab Hidayatul Salikin tak ada cerita bab pelaga orang ni. Bab ngumpat, bab dusta ada. Bab memaki ada. Ada dalam kitab Hidayatul Salikin. Tapi bab pelaga orang tak ada. Ada dalam kitab Penawar Bagi Hati, cerita bab berkaitan dengan pelaga orang. Dan dusta dan memaki dan melihat aurat. Wallahu a'lam.